Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah ini tanda? Adakah ini signal? Adakah ini satu petanda buruk bagi kerajaan perpaduan, kerajaan Madani? Adakah Zahid Hamidi, Tok Matasan dan geng-geng yang lain dalam UMNO bersedia untuk menarik sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah UMNO memang sudah ready untuk membatalkan kerjasama dengan PKR-PH ini, DAP dan Amanah? Ini berikutan kekalahan Najib Razak di mahkamah apabila hakim menolak permohonan rayuan untuk semakan kehakiman. Pada saya senang saja, sama ada UMNO keluar atau tidak dari kerajaan. Kerajaan ini tak ada apa-apa pun terjadi. Paling-paling pun hilang apa nama ni, majoriti 2/3 itu saja. Kerana kalaupun UMNO keluar, tapi majoriti muda yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap ada. Dan pada masa yang sama, tidak lagi dibenarkan mana-mana ahli politik, ahli parlimen atau ADUN untuk melompat parti dengan suka-suka, sebab sudah ada akta lompat parti. Kecuali satu parti itu buat keputusan untuk boikot, untuk gulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, okeylah. Tapi adakah Sabah dan Sarawak sedia untuk bekerjasama dengan PAS dan bersatu? Saya fikir itu adalah satu keputusan yang hampir mustahil. Apalagi Sarawak memang sudah menyatakan, sudah mereka pernah nyatakan dorang punya keputusan, betul-betul keputusan dorang bahawa diorang tidak mau bekerjasama ataupun tidak mau kalau PAS bekerjasama dengan mana-mana parti di Sarawak ataupun menjadi sebahagian daripada kerajaan yang ditakbir oleh PAS. Tidak. Itu dulu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampak gayanya UMNO sekarang di tengah jalan yang banjir. Jadi mereka berada di divider yang tinggi sikit. Ayak dah tinggi ayak dah sampai hidung. Dah sampai hidung, nak lemah dah. Mau lemas sudah, tapi dah juga lemas lah. Jadi orang bilang hidup segan, mati tak mau. Tapi nasib baik UMNO dalam kerajaan sekarang. Saya fikir UMNO perlu membuat keputusan yang penting, iaitu terus berada bersama dengan kerajaan. Sebab kalau dia keluar daripada kerajaan, dia mau bersama dengan siapa? Mungkin dia boleh bersama dengan PAS, tapi mau lagi kah dia orang kena game-game mulai PAS? Yang paling penting, maukah Zahid Hamidi bekerja sama dengan Muhyiddin Yassin? Maukah Zahid Hamidi bekerja sama dengan Muhyiddin Yassin? Pada masa yang sama bekerja sama pula dengan Atuk Mahathir. Aduh, kita akanlah kena game kali kedua lagi, atau kali ketiga lagi, atau kali keempat lagi. Ingat dulu siapa game siapa. Saya fikir Muhyiddin tidak akan bersedia untuk bersama dengan Zahid Hamidi kerana dia pernah kena game oleh geng-geng Zahid. Ingatkah lagi waktu Zahid Hamidi, waktu Muhyiddin Yassin terpaksa bubarkan parlimen, terpaksa letak jawatan, terpaksa dia letak jawatan sebab dia kehilangan majoriti yang disebabkan oleh MP UMNO lah. Lepas itu Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri. Geng-geng yang sama juga yang minta supaya dibubar parlimen,
bubar parlimen dengan cukup yakin, overconfident, kalah teruk pula UMNO. Inilah yang terjadi dengan UMNO. Jadi saya pikir kalau UMNO keluar dari kerajaan, mereka sebenarnya sedang menggali lubang untuk memasukkan otak di dalam itu. Jadi kalau mau survive terus, saya pikir mereka perlu bersama dengan Datuk Seri Anwar. Tapi kalau UMNO betul-betul keluar, bagus juga sebenarnya. Kalau UMNO betul-betul keluar, bagus juga. Tidak adalah yang perlu ditanggung oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dipakai oleh ahli pembangkang untuk kenakan senjata, untuk kenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya minta maaf, ramai orang kata kenapa buat ulasan di kereta. Sebab saya ada masa di kereta aja. Saya ini orang sibuk tau, lebih sibuk dari Perdana Menteri. Okey, jadi apa cerita petang ni? Cerita petang ni, Datuk Seri Najib Tun Razak confirm sah di penjara lah. Memang dia habiskan masa-masa dia di penjara lah. Tak ada lah, tiada sudah peluang. Mungkin sudah punah, hancur segala harapan untuk dia dapat tahanan rumah. Kerana mahkamah telah menolak permohonan semakan kehakiman untuk rayuan supaya dapat Najib Razak tahanan di rumah. Tapi nampaknya telah ditolak oleh mahkamah. Minta maaf lah Encik, puan, nenek, aki, uncle, aunty, minta maaf. Najib kalah di mahkamah kali ini. Kalah teruk. Jadi memang sah Rosmah Mansur menangis lagi. Pasti Rosmah Mansur rindu sudah dengan Najib Razak. Mesti dia sudah rindu betul dengan Najib Razak. Mesti dia betul-betul sudah mau lama sudah peluk-peluk suami dia. Yalah kan Rosmah Mansur ini isteri yang apa? Sweet apa? Sweet wife. Dia kan sweet wife. Sabah International Convention Center. Tidak boleh ke jalan-jalan sini nih. Jadi nampaknya Najib Razak tidak ada lagi peluang untuk dipenjara di rumah. Okey. Jadi dia kalah di mahkamah. Ini satu. Yang lagi satu, nampaknya Najib Razak bakal pula sudah jatuh di timpa tangga rasanya lah. Sebab untuk dia punya apa itu perbicaraan untuk kes 1MDB dan juga kes dia penyalahgunaan apa itu? Ada boleh visitor lah sana. Penyalahgunaan salah guna kuasa untuk perbendaharaan negara Malaysia pun dia ada masalah juga. Kalau itu dia kalah lagi teruk berbilion-bilion tu. Jadi nampaknya Najib Razak kemungkinan besar bersambung-sambung lah dia di penjara. Harap-harap bolehlah dia keluar dari penjara sebelum terlalu tua. Jadi Zahid Hamidi pun entah apa perasaan dia sekarang lah. Apa-apapun, paling penting kita serahkan kepada kuasa mahkamah. Jangan sembarangan buat spekulasi, apalagi memfitnah. Ini mahkamah bagi keputusan Anwar pula bersalah. Sudah ada bukti dia bersalah, Anwar pula salah. Pelik bin ajaib. Habis kalau macam itu, tak payahlah kita tinggal di manusia bertamadun. Bagus kita tinggal di hutan yang tiada undang-undang. Kau suka
kasih lepas. Nggak suka, jangan kasih lepas. Mana boleh begitu? Suka kah, tidak kah? Kalau memang sudah ada keputusan dari mahkamah, karena ada sudah keputusan dengan bukti dan bukti-bukti lah, dia bersalah, salah tetap salah lah. Janganlah nangis. Tanggunglah sendiri perbuatan. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada orang buat spekulasi terbaru dan saya pun ditanyalah apa pendapat saya dengan perkara ini, yaitu kalaulah UMNO keluar daripada kerajaan, Zahid Hamidi kah jadi Perdana Menteri Malaysia yang baru? Wow, saya kata tidak mungkin. Tidak mungkin Zahid Hamidi boleh jadi Perdana Menteri yang baru. Pada pendapat saya, ini pendapat saya saja. Ada manusia ni dia memang dicipta. Ada manusia ni memang dicipta untuk bukan jadi nombor satu, tapi dia bagus jadi nombor dua. Ada manusia ni dia memang dicipta tak boleh jadi bos paling besar, tapi dia jadi bos nombor dua yang terbaik. Jadi saya fikir Zahid Hamidi macam begitu. Zahid Hamidi, saya rasa, ini pendapat saya secara pribadi, Zahid Hamidi memang dicipta menjadi nombor dua saja, tidak boleh jadi nombor satu. Jadi lagipun Zahid Hamidi banyak kes lah sekarang. Dia banyak kes, dan walaupun ada kes-kes yang sudah dimenang semua tu kan, tapi saya fikir tidak sesuai untuk Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri Malaysia, apalagi kalau dengan UMNO. Dan saya fikir kalaupun UMNO masuk ataupun keluar daripada kerajaan, lepas tu kerajaan ini tumbang, lepas tu nanti bergabunglah UMNO, PAS dan Bersatu untuk jadi kerajaan bersama dengan parti-parti yang lain, termasuk daripada Bebas dan sebagainya. Saya tidak fikir UMNO patut jadi kerajaan atau jadi Perdana Menteri. Kenapa? Kerana jumlah MP UMNO tu jauh lebih sikit dibandingkan dengan MP-MP daripada parti yang lain. Jadi kalaupun betul-betul berlaku seperti itu, tidak sesuai lah untuk daripada UMNO yang jadi Perdana Menteri. Mungkin daripada parti lain. Yang peliknya dulu juga berlaku, sudah berlaku kan. UMNO parti yang kecil, tapi Perdana Menterinya dari UMNO, Ismail Sabri Yaakob. Jadi tidak juga mustahil. Tapi untuk Zahid jadi Perdana Menteri, saya fikir kurang sesuai. Apapun pendapat masing-masing, ada masing-masing pendapat. Dan kalau Zahid jadi Perdana Menteri, pasti parti-parti yang bergabung dengan diorang ini akan jadi tidak juga stabil lah, sebab akan ada ahli-ahli dalam parti, MP-MP dalam parti yang bergabung tidak puas hati, pada akhirnya akan menyebabkan ketidakstabilan berlaku sekali lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, minta maaf lah pada Zahid Hamidi, sebab pada pendapat saya Zahid Hamidi tidak boleh jadi Perdana Menteri. Bukan tidak layak, tapi mungkin dia dicipta bukan untuk jadi Perdana Menteri lah. Mungkin dia dicipta untuk jadi timbalan Perdana Menteri saja sampai bila-bila. Mungkin kalau UMNO jadi kuat semula pun bukan Zahid jadi Perdana Menteri. Mungkin ada orang lain. Kita tunggu saja apa yang akan datang. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ini 5 kenyataan paling lawak. 5 kenyataan paling lawak sepinggu. Sepinggu. 5 kenyataan paling lawak seminggu kempen PN di PRK Sungai Bakap. Awas jangan ketawa. Kalau ketawa
kena bayar Rp10.000. Berbagai kenyataan lawak yang menjadi bahan sindiran orang ramai muncul sepanjang seminggu kempen yang dilaksanakan oleh Perikatan Nasional pada pilihan raya kecil untuk Duns Sungai Bakap. Berikut adalah senarai yang paling lucu. Nomor 1, bermula daripada 6 Julai yang lalu, daripada dulu sampailah dalam minggu pertama nih. Jadi perkara pertama yang lucu ialah calon PN ada ISO 14001. Ini buat kali pertamanya lawak di bumi. Ada manusia yang menjadikan manusia lain sebagai kilang. Calon PN ada ISO 14001. Lawak paling diingati sepanjang sejarah demokrasi di negara ini apabila calon bertanding diwar-warkan memiliki sijil Pertubuhan Antarabangsa untuk Piawaian ISO 14001. Nomor 2, kerja di syarikat yang sudah 2 tahun tutup. Sudah 2 tahun tutup, kerja di syarikat itu yang sudah 2 tahun tutup. Kemudian saya serah pada Allah. Aduh, lucu. Dia punya syarikat adalah syarikat gaib yang orang tidak boleh nampak. Dia hanya seorang yang nampak lah. Nomor 3, sudah seminggu kempen, manifesto mana? Sudah seminggu kempen, manifesto mana? Jawaban dia, kita tunggu pimpinan. Adakah kempen pilihan raya tiada manifesto? Aduh, nampak sangatlah yang pas nih sebenarnya. Perikatan Nasional ini sebenarnya sudah bingung, sudah jadi bingung. Bingung, tidak tahu apa lagi modal. Aduh, mau lawan tidak jadi, mau cakap takut salah. Jadi kita tunggulah pimpinan. Nomor 4. Paling lucu di dunia. Moto tersadai sebab diesel harga naik. Aduh, sakit kepala aku, pankreas pun sakit, saya punya buah pinggang pun tiba-tiba rasa macam geli. Moto tersadai sebab diesel harga naik. Naik harga. Itu kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Bila dia reka satu cerita, dia buat satu cerita tu dah masuk akal. Aduh, memang begini kah orang-orang pas ni. Nomor 5, cerita lucu. Paling 5 ialah Nomor 5 ialah tuduh PM Anwar lantik penasihat IMF di Kementerian Keuangan. Nah, ini paling menang. Adun Sungai Burung memfitnah. Waduh, indah habis-habis orang pas nih. Suka fitnah kah? Itu soalan. Kenapa lah dia berani buat fitnah hanya untuk menang? Dia tidak tahu kah sekarang ini di mana-mana ada media sosial. Kamu cakap 20 saat kemudian satu dunia sudah tahu. Nah, sekarang ambil mu. Harap-harap Perdana Menteri kasih kau dia. Kasih kau dia, kasih saman dia kerana menuduh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik penasihat IMF di Kementerian Keuangan. Waduh. Nanti ada pula yang kolek wang dengan Tin Milo. Pelik. Bye-bye. Alamak. Apa sudah jadi? PAS tersalah pilih calon. Kini jadi perbualan hangat pengundi di Sungai Bakap. Akhirnya PAS bakal kalah. Kalah teruk. PAS tersalah pilih calon. Kali ini memang salah pilih calon. Kini jadi perbualan hangat pengundi di Sungai Bakap. Siapa yang mau undi calon yang salah? Siapa yang mau undi calon yang anda tahu buat apa-apa kah? Atau calon yang tak pandai buat kerja kah? Memanglah kalau calon yang dipilih itu salah calon, memang sah kalah lah. Memang sah kalah. Ini bukan zaman Barisan Nasional UMNO dulu tau. Ini bukan zaman UMNO dulu yang
letak batu pun boleh menang. Yang dulu letak tiang gol pun boleh menang zaman UMNO kuat dulu. Siapa saja calon UMNO mesti boleh menang. Walaupun bukan 100% menang, tapi boleh menang. Ini bukan zaman tu dah. Zaman sekarang kalau salah pilih calon, memang terimalah hakikat bahawa akan kalah teruk lah nanti. Walaupun pengarah pilihan raya PAS cuba untuk menutup kelemahan. Apa tu? Si Sanusi penat lah kali ni. Memang penat lah orang-orang besar PAS untuk berusaha menutup kelemahan calon PAS ini di Sungai Bakap. Namun isu pendidikan yang dimiliki oleh calon berkenaan terus-menerus menjadi isu utama di kalangan penduduk di sini. Tangkap layar perbualan dalam kumpulan WhatsApp Unit Daerah Mengundi atau UDM. Kalau di Sabah, Pusat Daerah Mengundi. Yang ni Unit Daerah Mengundi, UDM Pasar Sungai Duri. Tempat asal calon Perikatan Nasional itu, iaitu Abidin Ismail, kini tular di kalangan penduduk. Menurut petugas pilihan raya PH yang turun bertemu penduduk di Sungai Bakap, kebanyakan penduduk di sana bercakap soal kegagalan PN. Khasnya PAS yang memilih calon yang tepat. Ini memang tanda-tanda kekalahan teruk lah ni. Di mana-mana pun masyarakat dan pengundi Sungai Bakap bercakap, bersembang di pejabat, di sekolah, di masjid, di kedai-kedai kopi, di mana-mana. Rata-rata bercakap, rata-rata membincangkan mengenai kegagalan PAS negeri dan PAS kawasan untuk memilih calon yang sesuai. Biarpun nampaknya bersungguh-sungguh Sanusi selaku pengarah pilihan raya PAS Pusat untuk cuba menjustifikasikan pemilihan Abidin sebagai calon, namun suara-suara di belakang tabir sukar untuk ditahan. Kata Muhammad Yahya, iaitu pengarah komunikasi PH Perlis, yang sejak sebelum penamaan calon sudah pun berada di Sungai Bakap. Menurut perbualan kumpulan WhatsApp yang tular itu, PAS kawasan telah pun mencadangkan agar Setiausaha Perhubungan PAS Pulau Pinang Izuri Ibrahim sebagai calon PN telah pun mencadangkan Izuri Ibrahim sebagai calon PN untuk pilihan raya kecil kali ini. Ia telah dipersetujui oleh PAS Pulau Pinang. Namun saja tiba-tiba apabila dibawa kepada Perikatan Nasional, Bersatu dan Gerakan menolak pula calon PAS itu. Sebelum pilihan raya umum lalu, kecoh di Pulau Pinang apabila PAS menghalang Presiden Gerakan Dominic Lau untuk cuba menyertai satu majlis PAS di negeri itu. Izuri dikatakan terlibat dalam insiden berkenaan. Semalam pengarah pilihan raya PAS, Datuk Seri Muhammad Sanusi Magdor pula berkata, pendidikan tidak menjadi faktor penting bagi menjadikan seseorang pemimpin politik yang cemerlang. Palau taang. Palau tak. Itu orang Kedah kata kepada kawan-kawan. Saya bukan kata kepada Sanusi ya. Saya kata macam mana orang Kedah punya bahasa. Palau taang. Itu kata kepada kawan, bukan kepada Sanusi. Saya tidak setuju kalau Sanusi kata pendidikan tidak menjadi faktor penting. Itu zaman tok nenek dulu. Itu zaman dulu, sudah limpas itu, sudah limpas dulu punya zaman. Sekarang pendidikan sangat penting. Saya terus terang, kalau ada calon di tempat saya yang tak ada pendidikan, saya tak mau undi. Saya akan undi orang yang bercalon yang berpendidikan, yang tahu mengurus, yang tahu macam mana pendidikan sekarang. Sebab akhirnya orang-orang yang berpendidikan yang dapat mengurus, mentadbir dengan baik. Kalau tidak, tak payahlah ada sekolah. Baik kita duduk dekat rumah saja, lepas tu tak payah pergi sekolah. Sebab semua boleh mengurus. Mana boleh begitu. Sanusi bersungguh-sungguh berkata demikian ketika beliau mengulas kelulusan akademik calon PAS di Sungai Bakap selepas diasak oleh para wartawan. Kalau wartawan tanya, bagilah secara fakta. PAS tidak meletakkan kelayakan akademik calonnya dalam biodata calon yang bertanding di Sungai Bakap. Ia telah menimbulkan tanda tanya pengundi apakah kelulusan akademik calon berkenaan karena PH meletakkan calon yang mempunyai ijazah PhD. Secara logiknya, saya terus terang,
secara logiknya saya akan pilih orang yang ada PhD. Betul. Satu, memang dia bijak. Kedua, memang dia berkemampuan. Ketiga, memang dia pandai. Keempat, memang dia boleh memimpin. Itu udah confirm sudah. Dibandingkan dengan orang yang takkanlah saya mau undi pula orang yang tiada pendidikan kan? Takkanlah saya undi orang yang langsung tiada pendidikan. Minta maaf kepada mereka yang tak ada pendidikan. Bukan maksud saya kamu, tapi ini yang mau jadi calon. Jangan pula terasa yang tak ada pendidikan. Kita jangan terasa, saya pun bukan tinggi mana pendidikan pun. Tapi saya tak terasa sebab saya tak mau jadi calon. Saya tidak mau jadi YB. Kalau mau jadi YB agak-agak lah. Yang kita cakap ni orang yang mau jadi YB. Agak-agak lah mau jadi calon. Kalau mau lawan orang PhD, saya rasa tak payahlah jadi calon. Kalau hanya SPMK, PMRK, memang tak payah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya pikir begini sajalah. Kita undilah orang yang boleh buat kerja, yang ada akademik, ada pendidikan, yang pandai, yang bijak. Itu yang kita undi, kan? Betulkah? Kamu setuju, katakan ya. Kalau tidak setuju, suka hati kau hampalah. Suka hampalah. Okay. So, Perikatan Nasional akan kalah atau Pakatan Harapan akan kalah? Secara logiknya memang ini tanda-tanda kekalahan awal lah. Tanda-tanda kekalahan awal. Tanda-tanda kekalahan awal kepada Perikatan Nasional. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tinggalkan komen apa pendapat Anda pula. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, tadi saya tonton video Juk Fazli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng. Inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024. Dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini. Dan entah Tok Kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek Kabayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku. Tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan mungkin ada lagi yang sokong PM. Mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh sudah, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi. Pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap. Tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agong sekarang tidak berminat dengan tebuk atap.
Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agung sekarang, Agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk menjajah campaign. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi atau tidak. Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.